Saya nak main keadaan masa, tapi jadi ahli majlis pada tahun-tahun yang lama. Ini kan pengamat yang jadi hormat, ujian hormat yang mereka berlaku. Jadi mau tunjukkan tahun bila yang hormat, tunjukkan yang kemarin kan, ujian hormat semua yang kemarin. Ya? Yang baru berlaku semalam ke. Hakim boleh saya mulakan? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam persidangan kita pada sesi kali ini. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah-hujah serta bidasan pada persidangan kali ini. Bagi pihak kerajaan, dari PPD Papar A, yang diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nur Afah Shakira binti Muhammad Samri. Selain itu, Yang Amat Berhormat Nurul Alia Najwa binti Jackson selaku Menteri Kedua. Seterusnya, Yang Berhormat Muhammad Daniel Haikal binti Arfian selaku Menteri Ketiga. Dari pihak pembangkang pula, dari PPD Pitas, yang diwakili oleh Yang Berhormat Dayangku Nur Amalina Rafisya binti Rashid selaku Ketua Pembangkang. Selain itu, Yang Berhormat Nur Fatihah binti Nelson selaku Pembangkang Kedua. Yang Berhormat Muhammad Haizal Isham binti Zaim selaku Pembangkang Ketiga. Panel juri dengan penuh takzimnya diperkenalkan, yaitu Cikgu Kamaruddin Ismail selaku Ketua Hakim, Cikgu Rita Nurul Fadilhah selaku Hakim Kedua, Cikgu Suryani Ahmad Baba selaku Hakim Ketiga. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati, izinkan saya memperingati ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa dewan kita bersidang adalah sama sekali seperti yang dipersetujui dan ditetapkan. Sidang dewan yang dihormati, usul yang akan dibahas pada sesi kali ini ialah sudah tiba masanya Malaysia terlibat dalam konflik antara bangsa. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah dan bidasan kepada usul tersebut. Sidang dewan yang dihormati, kita mulakan tirai perbahasan pada hari ini. Oleh itu, saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nurul Afah Shakira binti Muhammad Syahmri tampil untuk mengungkapkan usul perbahasan, menyampaikan definisi dan membahas isu tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat. Hello, bismillah. Dengarkah? Jelaskah? Terima kasih buat Tuan Yang Dipertua, sahabat-sahabat seperjuangan saya di Kabinet Kerajaan, proksi-proksi pembangkang yang dihormati, seterusnya ahli-ahli dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang buat semua. Tuan Yang Dipertua, memegang mandat selaku Perdana Menteri dalam Dewan Persidangan hari ini, demi kemaslahatan rakyat jelata, mohon izin untuk menggagaskan usul yang berbunyi sudah tiba masanya Malaysia terlibat dalam konflik antarabangsa.
Tuan Yang Dipertua, selaku Perdana Menteri yang mewakili pihak kerajaan pada hari ini, saya menyokong penuh usul yang telah digagaskan. Ahli-ahli yang berhormat, sebelum membuka gelanggang perbahasan kita pada hari ini, marilah kita beralih ke sesi pendefinisian agar sesi perdebatan kita pada hari ini menjadi lebih terarah dan berfokus kepada satu kiblat yang jelas. Saya mohon izin terlebih dahulu untuk menerangkan kepada Dewan definisi konsep pembawaan di pihak kerajaan pada hari ini. Dari segi konsep, saya berikan 3 frasa utama frasa Malaysia diartikan sebagai serta sesuatu itu. Yang kedua pula, frasa konflik antarabangsa. Konflik antarabangsa bermaksud keadaan di mana nilai dan kepentingan tukar. Apa mau bilang ni? Tuan itu kami ada masalah internet. Maaf Tuan yang itu ada masalah internet. Tukarlah. Usul. Mohon maaf Tuan Yang Dipertua. Ahli-ahli yang berhormat, sebelum membuka gelanggang perbahasan kita pada hari ini, mari kita beralih ke definisian agar perdebatan kita pada hari ini menjadi lebih terarah dan berfokus kepada satu kiblat yang jelas. Saya mohon izin terlebih dahulu untuk menerangkan kepada seisi Dewan definisi konseptual pembawaan di pihak kerajaan. Dari segi konseptual, saya cerahkan kepada 3 frasa utama, iaitu frasa yang pertama, frasa Malaysia terlibat dalam. Frasa ini saya ertikan sebagai Malaysia menurut serta dalam sesuatu itu. Yang kedua pula, Tuan Yang Dipertua, frasa konflik antarabangsa. Konflik antarabangsa bermaksud keadaan di mana nilai dan kepentingan tidak serasi antara satu sama lain dalam masyarakat antarabangsa termasuk negara. Ia biasanya bermaksud pertikaian antara negara, tetapi yang dipanggil di-state seperti individu dari satu negara ke negara lain. Kumpulan domestik, etnik minoriti, kumpulan agama, syarikat multinasional dan organisasi antarabangsa swasta. Selesailah frasa konflik antarabangsa. Ketiga, Tuan Yang Dipertua, frasa kontroversi yang penting dalam persidangan hari ini iaitu frasa sudah tiba masanya. Baiklah, frasa sudah tiba masanya di perwakilan kerajaan pada hari ini ialah telah sampai waktu untuk melibatkan diri dalam sesuatu ataupun dalam kata lain di dalam konflik antara dalam usul yang kita sedang bincangkan. Selesailah definisi dan takrifan daripada perwakilan kerajaan. Saya teruskan lagi sesi perdebatan ini dengan strategi dan peranan kami di pihak kerajaan. Selaku Perdana Menteri pada hari ini, saya akan bawakan satu hujah tentang Malaysia sudah lama terlibat dalam konflik antarabangsa. Manakala bangkit Menteri kedua pula akan membidas penghujahan Ketua Pembangkang dan menyokong pembawaan kerajaan melalui 2 penghujahan. Seterusnya, bangkit pula Menteri ketiga kami di hujung sana akan meranapkan semua penghujahan daripada pihak pembangkang
Selesai. Peranan perwakilan kerajaan. Dua hujah pembawaan kerajaan iaitu Malaysia seharusnya terlibat dalam konflik antarabangsa. Tuan Yang di-Pertua, saya teruskan lagi dengan bentangan hujah yang pertama di bawah kata kunci Malaysia sudah lama terlibat dalam konflik antarabangsa. Sidang Dewan sekalian, seperti yang kita ketahui, isu konflik antara dua negara iaitu Palestin dan Israel ini merupakan pertikaian antara dua kumpulan mengenai tuntutan kawasan tanah yang sama. Malaysia juga dalam masa yang sama tidak berdiam diri dalam isu konflik ini. Buktinya, Malaysia masih tetap setia hingga hari ini menyokong negara Palestin untuk membentuk sebuah negara yang berdaulat melalui penyelesaian dua negara berdasarkan garis sempadan 1947 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Palestin. Menurut artikel 9 November 2020, Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Kamaruddin Jaafar berkata, Malaysia memegang prinsip menyokong pembentukan sebuah negara Palestin itu sudah lama dipegang oleh negara kita. Beliau juga berkata, Malaysia sentiasa mengikuti perkembangan mengenai tindakan beberapa negara Asia Barat seperti Emiria Arab Bersatu ataupun UAE serta Bahrain yang mengadakan hubungan diplomatik dan mendatangi Abraham Accords dengan Israel. Selain itu, Malaysia juga berpendirian tegas dalam usaha menyelesaikan masalah Palestin iaitu dengan menganjurkan persidangan antarabangsa dengan Palestin di Kuala Lumpur. Izin lalu nyebut berhormat. Seterusnya, penglibatan Malaysia dalam arena politik antarabangsa amat jelas terutama melalui penyertaannya dalam pentubuhan Malaysia Bangsa-Bangsa Bersatu atau dikenali sebagai PBB. Malaysia telah memainkan peranan penting dalam PBB iaitu membantu menyelesaikan beberapa konflik antarabangsa. Contohnya, Malaysia menghantar tentera pendamai di Kongo, Afrika. Dengan ini, saya memandang penuh usul sudah tiba masanya Malaysia terlibat dalam konflik antarabangsa. Maka, percaya dan yakinlah, sudah tiba masanya Malaysia terlibat dalam konflik antarabangsa. Mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan. Seterusnya dipersilakan pula Yang Berhormat Dayangku Nur Amalina Rafisya binti Rashid selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahas isu tadi bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Arif, Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan perwakilan kerajaan, sahabat-sahabat perwakilan pembangkang, seterusnya seluruh warga yang sudi bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang buat semuanya. Tuan Yang di-Pertua, memegang mandat sulung selaku Kota Pembangkang, izinkan saya untuk terus membuat semakan semula definisi perwakilan kerajaan yang telah dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Secara keseluruhannya, di perwakilan pembangkang, kami tidak menerima pendefinisian konsep dan kayu ukur usul yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana kami percaya usul pada hari ini merujuk kepada kesediaan dan juga kapasiti yang ada dalam negara Malaysia yang membolehkan keterlibatan dalam konflik antarabangsa. Maka selaku Ketua Pembangkang, izinkan saya mengemukakan definisi konsep dan kayu ukur sudah tiba masanya dan keadaan Malaysia terlibat di perwakilan pembangkang.
dalam konteks perdebatan ini, sudah tiba masanya di sini adalah merujuk keadaan dan kekuatan Malaysia yang sekarang, seterusnya nilai tambah yang Malaysia ada sekarang untuk terlibat dalam konflik antarabangsa. Maka indikator bagi belum tiba masanya adalah yang pertama, apabila Malaysia masih tidak berupaya untuk menyelesaikan konflik antarabangsa. Yang kedua, apabila berlaku ancaman keselamatan. Dan yang ketiga, apabila berlaku penjejasan hubungan diplomatik dengan negara-negara bergolak. Maka apabila kami dapat membuktikan kayu ukur ini, justru usul wajar ditolak Dewan. Bagi keadaan Malaysia terlibat pula, kayu ukur yang kami tetapkan untuk hari ini ialah penglibatan yang lebih aktif dan proaktif. Bukan sekadar rundingan semata-mata, tetapi menjadi antara tunjang utama dalam mencari resolusi konflik antarabangsa. Kita mahu dunia mendengar suara Malaysia dengan lebih serius. Selesai membuat pindaan pendefinisian konsep usul, maka Tuan Yang di-Pertua, mari kita menilai apakah masalah penghujahan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam Dewan Perdebatan. Tadi Perdana Menteri yang amat berhormat Perdana Menteri tampil dan berhujah tentang Malaysia sudah lama terlibat dalam konflik antarabangsa. Dalam konteks perdebatan ini, kita mahu penglibatan yang lebih proaktif dan aktif dan kita mahu dunia mendengar suara Malaysia dengan lebih serius. Satu lagi kesalahan terbesar pihak kerajaan ialah mereka tidak menjawab usul perdebatan. Kita bukan mahu tahu status quo keterlibatan Malaysia dalam konflik antarabangsa. Kita mahu tahu sama ada sudah tiba masanya sekarang atau belum untuk kita terlibat dalam konflik antarabangsa. Akhirnya Tuan Yang di-Pertua, setelah saya analisis kembali hujah dibawakan oleh perwakilan kerajaan, saya tersedar satu perkara di mana perwakilan kerajaan gagal untuk menjawab usul perdebatan dengan baik. Hadirin-hadirat warga yang bersidang, selesai membidas hujah dibawakan yang amat berhormat Perdana Menteri. Tuan Yang di-Pertua, perwakilan pembangkang pada hari ini, kami masih berdiri di bawah pendirian yang sama, yang teguh lagi kuku, tidak bersetuju dengan usul melihatkan kepada kekangan-kekangan yang ada untuk membolehkan keterlibatan Malaysia dalam konflik antarabangsa. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, apakah alternatif bangkangan kami di perwakilan pembangkang? Selaku ketua pembangkang yang baik, saya akan berhujah kepada anda semua tentang ketidakupayaan Malaysia dalam resolusi konflik antarabangsa. Duduk saya bangkit dalam pembangkang yang kedua akan berhujah tentang hujah yang kedua, ancaman keselamatan, dan hujah ketiga di bawah kata kunci penjejasan hubungan diplomatik dengan negara-negara bergolak. Duduk beliau bangkit pula pembangkang yang ketiga, seperti biasa akan merevolusikan pihak kerajaan. Maka Tuan Yang di-Pertua, mari kita terus kepada hujah perdana kami di perwakilan pembangkang, ketidakupayaan Malaysia dalam resolusi konflik antarabangsa. Dalam hujah ini saya akan bercerita tentang ketidakupayaan Malaysia dalam resolusi konflik antarabangsa dari aspek ekonomi, ketenteraan dan kuasa veto yang akhirnya akan membuktikan belum tiba masanya Malaysia terlibat dalam konflik antarabangsa. Sebelum itu, satu persoalan saya tampilkan adalah adakah perwakilan kerajaan yakin sepenuhnya dengan keadaan ekonomi negara Malaysia yang sekarang, iaitu sebuah negara kecil yang masih membangun, mampu untuk menterlibatkan diri dalam konflik-konflik antarabangsa? Ya benar, Malaysia pernah menjadi perunding damai dalam konflik antarabangsa sebelum ini. Tapi bagaimana jika negara kita mendapat ancaman keselamatan daripada negara kuat seperti Rusia? Menurut berita harian, Malaysia amat bimbang dengan peningkatan konflik ketenteraan di Ukraine dan kesal dengan ketidakupayaan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC melaksanakan ketanggungjawab untuk memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa. Namun, Malaysia sebagai negara kecil tidak mampu membuat langkah memelihara keselamatan itu, Tuan Yang di-Pertua.
itu sendiri Tuan Yang di-Pertua kerana masih berada di bawah prinsip yang termaktub dalam piagam PBB membuktikan kita masih di bawah kuasa veto. Justeru dalam keadaan kuasa Malaysia sebagai negara kecil masih tidak berupaya dalam resolusi konflik antarabangsa dalam aspek justeru dalam keadaan kuasa Malaysia sebagai negara kecil masih tidak berupaya dalam resolusi konflik antarabangsa. Dalam aspek ketenteraan pula, menurut Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, kesiapsiagaan ketenteraan Malaysia pada ketika ini berada Mohon izin laluan yang di negara-negara lain di Asia Tenggara. Selain itu, Ahli Parlimen Papar Ahmad Hassan berkata kerajaan Malaysia perlu mengukuhkan aspek keselamatan di sempatan Sabah Sarawak bagi memastikan negara ini mampu bertahan jika berlaku sebarang konflik di Laut Cina Selatan. Siri pencerobohan di perairan Sabah Sarawak oleh pihak berkuasa dan ketenteraan China kebelakangan ini membuktikan ketenteraan kita masih lemah. Apatah lagi jika kita mendapat ancaman keselamatan dari negara kuat Tuan Yang di-Pertua. Maka kita harus menerapkan peribahasa Melayu, bertampar biar sama cincin, bertendang biar sama bersepatu, bercakar biar sama bercanggai. Maka kesimpulannya dalam hujah ini, saya telah membuktikan ketidakupayaan Malaysia dalam resolusi konflik antarabangsa dari aspek ekonomi, ketenteraan dan kuasa veto lantas membuktikan belum tiba masanya Malaysia terlibat dalam konflik antarabangsa. Maka Tuan Yang di-Pertua ingin saya tegaskan buat kesekian kalinya bahawa kami di Perwakilan Pembangkang pada hari ini sepakat tidak bersetuju dengan usul perdebatan. Kerana kami percaya usul perlu ditolak Dewan. Sekian, mohon terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah yang dikemukakan tadi. Sidang Dewan yang dihormati, pembahasan dalam persidangan Parlimen sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Nurul Alia Najwa binti Jackson, Menteri Kedua Kerajaan untuk mengumumkan bidasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Percubaan 1, 2, 3 jelas? Okey, saya mulakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan yang berhormat daripada pihak kerajaan, barisan pembangkang dan seterusnya, ahli-ahli Dewan sekalian. Tuan Yang di-Pertua, sebagai Menteri Kedua, saya pastinya menolak definisi yang telah dipindah oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi, iaitu ketidakupayaan Malaysia dalam revolusi antarabangsa. Jadi saya mohon agar definisi usul itu dipindah semula seperti definisi yang telah diberikan oleh Perdana Menteri, iaitu sebentar ya. Sudah tiba masanya Malaysia terlibat dalam konflik antarabangsa. Sebelum saya membentangkan hujah-hujah seterusnya, saya akan membidas hujah yang telah dikemukakan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Mana tadi? Ketua Pembangkang telah menyatakan ketidakupayaan Malaysia dalam revolusi antarabangsa. Mengapa di pihak pembangkang masih takut akan serangan luar
luar, sedangkan negara kita berkolaborasi dan mempunyai hubungan diplomatik dengan negara-negara yang bukan calang-calang. Yang berhormat, Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan Amerika Syarikat yang merupakan sebuah negara gergasi. Yang berhormat. Seterusnya, saya akan teruskan. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa saya menyokong penuh Izin laluan Yang Berhormat. Dipersilakan. Sebentar tadi Yang Berhormat mengatakan mengenai ada hubungan diplomatik yang dijalankan dengan negara-negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan China. Cuba bayangkan ada dua konflik antara China dan Amerika dan di mana pada ketika itu Malaysia melibatkan diri. Adakah hubungan diplomatik itu akan terus terjalin? Mohon penjelasan Tuan Yang Berhormat. Nampaknya Berhormat kurang cakna dengan hujah saya tadi. Saya telah menyatakan Amerika Syarikat dan saya tidak menyebutkan China ya. Namun tidak mengapa, saya akan cuba menjawab. Negara Malaysia merupakan negara yang pernah dijajah. Oleh itu negara Malaysia pasti telah cakna dengan perubahan konflik ini. Oleh itu pasti pihak kerajaan di Malaysia telah bersedia sejak dahulu lagi. Seterusnya saya akan memberi tajuk hujah saya. Hujah kedua saya di bawah kata kunci Malaysia seharusnya terlibat dalam konflik antarabangsa. Izin laluan Yang Berhormat. Silakan. Tadi Yang Berhormat berkata negara kita negara yang pernah dijajah. Tapi itu bukan contoh konflik antara bangsa Yang Berhormat. Mohon penjelasan. Nampaknya Yang Berhormat kurang cakna lagi dengan pengujian saya. Saya telah menyatakan strategi. Negara kita telah dijajah. Oleh itu negara kita pasti sudah mengetahui strategi jika negara kita mengalami konflik antara bangsa. Okey, seterusnya saya akan berlanjut kepada hujah saya. Malaysia seharusnya terlibat dalam konflik antara bangsa. Pada era globalisasi ini, perang antara Rusia dan Ukraine telah menjadikan barangan bahan mentah meningkat dan perkara ini membebankan rakyat. Oleh itu, sebagai pemimpin yang telah memikirkan tentang rakyat, negara Malaysia seharusnya terlibat dengan konflik antarabangsa agar kita dapat menyuarakan suara hati kita. Selain daripada itu, negara Malaysia seharusnya terlibat dalam konflik antarabangsa agar Malaysia dapat membantu negara Islam yang ditindas. Sebagai contoh, isu di mana bekas Presiden Amerika Syarikat George W. Bush ketika menyerang Iraq yang merupakan negara Islam dengan Mohon bersabar Yang Berhormat. Bekas Presiden Amerika Syarikat George W. Bush ketika menyerang Iraq yang merupakan negara Islam dengan menyatakan bahawa serangan terhadap Iraq memiliki senjata pemusnah besar-besaran mampu menghentikan peperangan yang bakal berlaku dan mewujudkan keamanan dunia. Itu amatlah tidak relevan. Negara Iran merupakan sebuah negara kecil. Agak mustahil Yang Berhormat. Seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam kenyataan bagaimanapun arahan serangan ke atas Soleimani adalah bagi menghentikan peperangan dan bukan memulakannya. Mengapa perlu begitu? Itu sudah jelas mereka berusaha dalam menindas negara Islam. Maka dengan itu wajarlah Malaysia terlibat dalam konflik antara bangsa. Seterusnya saya beralih kepada hujah ketiga. Hujah ketiga saya yang bertajuk Demokratik dalam menjalankan diplomasi berkesan. Maafkan saya, hujah ketiga kami
Di bawah kata kunci Malaysia sebagai negara demokratik dalam menjalankan diplomasi berkesan. Malaysia melalui Perdana Menteri telah mengecam serangan udara tentera Amerika Syarikat di Baghdad yang mengakibatkan kematian Jeneral Tentera Iran. Hal ini menjadikan negara Malaysia adalah negara yang berani dalam dan layak untuk terlibat dalam konflik antarabangsa. Seterusnya, keamanan yang dikecapi oleh masyarakat Malaysia pada hari ini kerana dasar luar negara yang mampan dan tidak mengundang permusuhan dengan negara-negara lain. Oleh kerana itu, wajar bagi masyarakat untuk memahami bagaimana sistem politik antarabangsa beroperasi supaya dapat melahirkan kepimpinan negara yang cekap dan mahir dalam menguruskan politik dan ekonomi negara, dasar luar serta menjaga imej negara. Sebagai sebuah negara demokrasi, rakyat memilih pemimpin dan barisan kepimpinan bagi menerajui negara. Justru pemahaman yang jitu tentang isu-isu antarabangsa menjadikan masyarakat Malaysia matang dan berilmu dalam berfikir, kata-kata dan tindakan. Maka wajarlah Malaysia terlibat dalam konflik global. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Nurul Alia Najwa binti Jackson. Isu perbahasan yang semakin hangat dibahaskan ini diteruskan lagi. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Nur Fatihah binti Melson, pembangkang kedua bagi pihak pembangkang untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujahnya. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan pihak pembangkang, Kabinet Kerajaan dan seterusnya ahli-ahli sidang Dewan yang berhormat sekalian. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Bertindak selaku pembangkang kedua pada hari ini, maka saya tidak bersetuju dengan gagasan usul yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu sudah tiba masanya Malaysia terlibat dalam konflik antarabangsa. Tuan Yang di-Pertua, sidang Dewan yang mulia, sebelum saya membidas hujah-hujah pihak kerajaan, elok kiranya saya tegakkan kembali definisi konsep kami, iaitu frasa sudah tiba masanya merujuk keadaan dan kekuatan Malaysia. Manakala frasa terlibat adalah sesuatu penglibatan yang lebih aktif dan proaktif. Tuan Yang di-Pertua, menerusi hujah kedua, meja kerajaan ada menyatakan tentang Malaysia seharusnya terlibat dalam konflik antarabangsa. Mereka bercerita tentang Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tentang usaha beliau menangani konflik antarabangsa, tetapi mereka tidak ada memberitahu sedikit pun bagaimana Malaysia itu terlibat dalam konflik antarabangsa. Hujah mereka ketiga pula di bawah kata kunci, Malaysia adalah negara diplomatik yang menjalankan diplomasi. Tetapi yang berhormat tidak ada menyatakan bagaimana diplomasi itu dijalankan dengan sebuah negara yang diplomatik. Selesai bidasan terhadap Menteri kedua, kita beralih pula kepada Perdana Menteri. Tuan Yang di-Pertua, yang amat berhormat Perdana Menteri telah berhujah tentang Malaysia sudah lama terlibat dalam konflik antarabangsa dengan menceritakan tentang Palestin, Israel. Malaysia tidak berdiam diri dan Malaysia ingin membantu negara Palestin membentuk negara yang berdaulat. Tetapi adakah dari sikap Malaysia yang tidak berdiam diri dan membantu Palestin untuk membantu negara yang berdaulat? Adakah pada masa kini Palestin sudah mencapai keamanan dan adakah keterlibatan Malaysia membawa kepada kejayaan negara Palestin? Tuan Yang di-Pertua, selaku pihak pembangkang, kami berpendirian bahawa melihatkan kepada kekangan-kekangan untuk membolehkan keterlibatan dalam konflik antarabangsa tidak menyebabkan kita belum bersedia untuk terlibat dalam konflik antarabangsa. Tuan Yang di-Pertua, mohon izin untuk membentangkan dua lagi hujah di meja perwakilan pembangkang. Hujah kedua kami di bawah kata kunci ancaman keselamatan.
Sejak merdeka pada 31 Ogos 1957, Malaysia berdepan ancaman keselamatan dalam pelbagai jenis dan tahap. Hal ini akan mengakibatkan perpecahan dalam sesebuah negara. Saya berikan satu contoh apabila Malaysia mengambil langkah dengan menjadi negara berkecuali dan lebih kepada negara pemerhati. Apabila berita negara Rusia yang menyatakan bahawa mereka akan memberikan ancaman keselamatan kepada mana-mana negara yang ingin campur tangan mengenai isu peperangan dengan Ukraine. Buktinya apabila Presiden Rusia sendiri Vladimir Putin melontarkan ancaman keras kepada negara-negara dunia yang memilih untuk mencampuri urusannya dalam melancarkan operasi militer di Ukraine. Maka dengan itu, negara Malaysia mengambil jalan inisiatif dengan menjadi negara berkecuali dan tidak terlibat dalam konflik Rusia-Ukraine itu. Contoh yang kedua, apabila politik radikal di antara bangsa mengancam perpaduan serta keselamatan Izin laluan yang berhormat. radikasi politik semakin meningkat seiring dengan Izin laluan yang meningkatnya berhormat. persaingan ataupun konflik yang terjadi di antara bangsa. Ini nyata dalam bentuk permusuhan negara. Izin laluan yang Makin kurangnya berhormat. sifat saling berdamai, kepekaan dan toleransi serta ketidakmampuan untuk belajar dan mendapat manfaat dari perbezaan antara satu sama lain. Hal ini jelas menunjukkan ancaman global memberi impak langsung kepada keselamatan Malaysia. Elemen-elemen ekstremisi pula dan keganasan yang masuk dalam negara serta penglibatan Malaysia di dalam aktivitas keganasan di dalam dan luar negara membolehkan tercetusnya kekacauan dan menggugat keamanan negara. Sebelum itu, ia dipersilakan. Meniti hujah perwakilan pembangkang yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, hujah ketiga kami di bawah kata kunci penjejasan hubungan diplomatik dengan negara-negara bergolak. Mari kita lihat sejarah ketegangan hubungan dua hala antara Amerika Syarikat dan Iran ini telah berlangsung terutamanya semenjak Revolusi Iran tahun 1979 apabila pemerintahan Shah Reza Pahlavi sebagai Raja Iran yang pro kepada Amerika Syarikat telah ditumbangkan oleh Revolusi Rakyat Iran yang diketuai oleh Izin laluan yang Ayatullah. berhormat. Ya, dipersilakan. Yang berhormat. Bukankah jika kita tahu negara akan diancam, tahap keselamatan di negara kita akan dipertingkatkan? Mohon jawab yang berhormat. Terima kasih yang berhormat. Peningkatan keselamatan negara ini tidak menjamin penglibatan kita dalam konflik antara bangsa. Menjawab persoalan. Kepentingan Amerika Syarikat di Timur Tengah terancam dengan kebangkitan Iran, di antaranya kuasa besar di rantau Timur Tengah. Apatah lagi bila kedua-dua buah negara kerap kali sering tidak bersetuju antara satu sama lain. Sama seperti kita, pergolakan di luar negara memberi kesan kepada Malaysia. Malaysia pada masa kini tidak akan memperoleh manfaat, antaranya mengelak konflik dengan negara jiran. Sekaligus Malaysia juga tidak mampu mencapai keselamatan dan keharmonian negara. Pada masa yang sama pula, kerjasama ekonomi juga tidak dapat dipupuk akibat daripada penglibatan Malaysia dalam konflik antara bangsa, khususnya kepada negara-negara bergolak, serta menipiskan peluang kepada rakyat Malaysia untuk melanjutkan pengajian tinggi di negara-negara bergolak seperti Britain, Australia, Amerika Syarikat, Perancis, Jepun serta Korea Selatan, sekaligus menjejaskan hubungan diplomatik dengan negara-negara bergolak. Tuan Yang di-Pertua, sidang Dewan yang mulia, saya tegakkan kembali pendirian kami selaku pihak pembangkang pada hari ini bahawa sesungguhnya pihak pembangkang melihatkan kepada kekangan-kekangan yang untuk membolehkan keterlibatan dalam konflik antara bangsa itu tidak menyokong kepada keterlibatan Malaysia dalam konflik antara bangsa. Maka sudah tiba masanya Malaysia terlibat dalam konflik antara bangsa wajar ditolak.
Tuan Yang di-Pertua, yakinlah dan percayalah kepada kami bahawa kekangan-kekangan yang membolehkan keterlibatan dalam konflik antarabangsa itu tidak menyokong. Dengan itu Tuan Yang di-Pertua, sekian adik bangsa pembangkang, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Nur Fatihah binti Melson. Sidang Dewan yang dihormati, Dewan pada sesi kali ini akan lebih bergema lagi dengan bidasan daripada kedua-dua pihak. Dengan ini, saya mempersilakan Menteri Ketiga Kerajaan untuk mengemukakan bidasan-bidasan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Daniel Haikal binti Arifin. Percubaan suara 1, 2, 3. Percubaan suara dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan perwakilan kerajaan, barisan pembangkang yang kelihatan goyah di pondok usang seberang sana. Seterusnya, sidang dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang di-Pertua, selaku diberi mandat sebagai Yang Berhormat Menteri Ketiga pada hari ini, berdiri teguh di belakang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak pembangkang kerana yang pertama, barisan Yang Berhormat pihak pembangkang gagal membidas definisi isi serta hanya membidas definisi konsep sahaja. Yang kedua, barisan Yang Berhormat hanya membidas contoh-contoh serta tidak pula membidas kata kunci. Yang ketiga, ternyata Yang Berhormat barisan pembangkang hanya menyatakan hujah berdasarkan pandangan sendiri tanpa bukti kualitatif dan kuantitatif serta hanya menyatakan hujah berdasarkan bukti-bukti yang bersifat terpencil. Tuan Yang di-Pertua, usul masih lagi sama. Sudah tiba masanya Malaysia terlibat dalam konflik antarabangsa. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya akan melunaskan dua obligasi yang mudah. Pertama, saya akan melakukan pembidasan semua masalah yang bangkit di meja pembangkang. Kedua, saya akan melakukan pengukuhan pihak kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya akan menunjukkan kesalahan Yang Berhormat Menteri Pembangkang Kedua. Maafkan saya. Pembangkang Kedua, Yang Amat Berhormat Pembangkang Kedua berkata bahawa Malaysia menjalankan hubungan diplomatik sedangkan kami di meja kerajaan mengatakan tentang hubungan demokratik. Pihak pembangkang perlu pandai membezakan tentang demokratik dan diplomatik. Baiklah, saya akan membidas hujah ketiga di perwakilan pembangkang di bawah kata kunci penjejasan hubungan diplomatik. Tuan Yang di-Pertua, Malaysia menjalinkan banyak hubungan dengan negara-negara luar. Ini membuktikan bahawa Malaysia Malaysia akan sentiasa mengekalkan hubungan diplomatik tanpa melakukan sebarang masalah ataupun konflik-konflik dengan negara lain. Dengan hubungan diplomatik, negara Malaysia dapat memajukan negara kita dan ini bermaksud kita sudah bersedia untuk melibatkan diri dalam konflik antarabangsa. Hujah kedua di perwakilan pembangkang di bawah kata kunci ancaman keselamatan. Baiklah, Tuan Yang di-Pertua, Malaysia bukan tidak melakukan apa-apa tentang tindakan terhadap serangan yang berlaku di Ukraine, tetapi Malaysia mengecam tindakan Rusia dan mengutuk tindakan Rusia kerana melakukan penindasan terhadap rakyat-rakyat Ukraine dan mengecam tindakan tersebut. Maafkan saya. Dan seterusnya saya akan membidas hujah pertama di perwakilan pembangkang di bawah kata kunci ketidakupayaan Malaysia dalam resolusi konflik antarabangsa.
Yang berhormat perlu tahu kita merupakan negara yang membangun. Dengan penglibatan Malaysia dapat meneruskan kemajuan. Maafkan saya yang berhormat. Nampaknya Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini pihak pembangkang mengeluarkan fakta-fakta kes yang goyah. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, Izin laluan yang berhormat. bila pihak kerajaan pada hari ini bukan saya kukuhkan lagi. Baiklah, hujah pertama di perwakilan kerajaan di bawah kata kunci Malaysia sudah lama Izin laluan yang berhormat. konflik antarabangsa. Menurut jurnal sejarah daripada Azlizan binti Mat'en, Malaysia menolong dalam krisis kemanusiaan di Bosnia yang berlaku pada 1992 Izin laluan yang berhormat. 1995 bagi Malaysia ia merupakan Izin laluan yang salah berhormat. satu asas yang menunjukkan dasar luarnya dalam hubungan antarabangsa adalah keselamatan. Ini Izin laluan yang membuktikan berhormat. bahawa Malaysia sudah lama terlibat dalam konflik antarabangsa kerana Malaysia menolong Bosnia dalam krisis kemanusiaan Bosnia pada tahun 1992 hingga tahun 1995. Baiklah, seterusnya hujah kedua di meja kerajaan di bawah kata kunci Malaysia seharusnya terlibat dalam konflik antarabangsa. Malaysia merupakan negara yang membangun. Dengan penglibatan Malaysia dalam konflik antarabangsa, ini akan memudahkan Malaysia untuk maju ke hadapan dan mengikut jejak langkah negara-negara yang maju. Malaysia dapat belajar dari negara-negara yang maju untuk membangunkan ekonomi negara, mempersiapsediakan pertahanan jikalau ada berlakunya serangan terhadap Malaysia ataupun ancaman terhadap Malaysia. Baiklah, Izin laluan yang berhormat. Sidang Dewan sekalian, berdiri di bawah pucuk kepimpinan kerajaan pada hari ini, kami akan tetap menegakkan yang hak dan menolak yang batil, bahawa usul yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah sangat relevan dan efektif. Oleh itu, seisi Dewan pada hari ini seharusnya yakin dan percaya bahawa usul sudah tiba masanya Malaysia terlibat dalam konflik antarabangsa adalah wajar untuk diterima. Saya mohon seisi Dewan untuk menerima usul dengan sebulat suara. Mohon untuk terus mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Muhammad Daniel Haikal binti Arif. Perbahasan diteruskan lagi dengan memperkenalkan Yang Berhormat Pembangkang Ketiga bagi pihak pembangkang tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan serta memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak pembangkang.
Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Halzal Isham bin Zain. Demi amanah nusa bangsa yang saya junjung akan kasih dan cintanya, warga Dewan yang bersidang. Walaupun sebentar tadi ketika saya duduk kaki saya tidak menjejak bumi, namun saya masih hadir dalam Dewan Perdebatan dan saya percaya yang kami bertiga masih lagi berdiri atas dasar realiti yang nyata, Tuan Yang di-Pertua. Sebelum itu, terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Barisan Pakatan Pembangkang, Pakatan Kerajaan, seterusnya warga Dewan yang bersidang. Usul gagasan yang digagaskan oleh Perdana Menteri sebentar tadi memang wajar untuk kita perbahaskan. Dan kerana itu wujud kami Pakatan Pembangkang hari ini akan membangkang sekeras-kerasnya untuk membuktikan kepada anda semua mengenai mengapa usul perbahasan hari ini iaitu di bawah indikator kata sudah tiba masanya Malaysia terlibat konflik antarabangsa sewajarnya tidak diterima Dewan. Melihat kepada kelemahan-kelemahan yang ada iaitu bagaimana Malaysia yang hanya kecil di mata dunia ini membolehkan kita untuk bersedia ataupun menjadi salah satu kuasa utama dalam penyelesaian sesuatu masalah. Oleh itu Tuan Yang di-Pertua memegang mandat selaku pembangkang ketiga di Pakatan Pembangkang, saya akan buktikan kepada anda semua mengenai mengapa hujah-hujah Pakatan Kerajaan pada hari ini sewajarnya tidak boleh menjadi salah satu asbab utama dalam mereka meyakinkan warga Dewan yang usul perbahasan hari ini iaitu sudah tiba masanya Malaysia terlibat dan konflik antarabangsa diterima oleh Dewan. Sebelum itu, izinkan saya untuk menimbulkan beberapa persoalan yang mana akan membuktikan bahawa usul hari ini sewajarnya tidak diterima Dewan. Iaitu pertama, apakah status quo penglibatan Malaysia dalam konflik antarabangsa setakat ini? Saya kira tidak ada apa-apa. Jadi berdasarkan soalan itu sahaja sudah terang lagi bersulu yang usul perbahasan hari ini sewajarnya tidak diterima Dewan. Yang seterusnya, saya akan bertanya kepada pihak kerajaan mengenai apakah tahap penglibatan yang dimaksudkan oleh Pakatan Kerajaan. Tidak ada pun maksud tahap penglibatan yang anda tujukan di hujah-hujah yang anda lontarkan. Jadi kita boleh lihat yang anda tidak memahami tuntutan usul yang sepatutnya anda perbahaskan Tuan Yang di-Pertua. Akhir sekali saya ingin menyoal kepada anda semua mengenai apakah bentuk tindakan penglibatan negara Malaysia dalam konflik antarabangsa. Saya kira tidak ada, sekadar mengecam, mengutuk perbuatan keji mereka. Adakah yang cukup untuk membuktikan yang kita sudah bersedia dalam menjadi salah satu penyelesai utama untuk konflik antarabangsa Tuan Yang di-Pertua. Oleh itu, saya terus bergerak ke jaya pertama selaku pembangkang ketiga iaitu pembidasan. Kita mula dengan menteri pertama yang segak tampan bergaya Tuan Yang di-Pertua. Sebentar tadi, yang ketiga berkata, kami kelihatan goyah. Sebenarnya kelihatan goyah itu adalah cerminan untuk Pakatan Kerajaan di seberang sana. Seterusnya mereka kata kami tidak membidas, hanya memberi contoh-contoh yang palsu. Tuan Yang di-Pertua, sedar atau tidak, segala hujah-hujah fakta yang dilontarkan oleh pembangkang pertama dan pembangkang kedua merupakan rujukan daripada sumber-sumber yang sangat-sangat diyakini oleh rakyat Malaysia, iaitu berita harian Metro dan juga ucapan daripada Perdana Menteri kita sendiri iaitu Ismail Sabri Yaakob Tuan Yang di-Pertua. Jadi saya kira pembidasan yang dilakukan oleh mereka sebentar tadi amat-amat tidak relevan untuk mereka perkatakan Tuan Yang di-Pertua. Itu kelemahan yang pertama. Seterusnya mereka kata ujar kami berdasarkan pendapat sendiri. Memang pun berdasarkan pendapat kami sendiri, takkanlah berdasarkan pendapat anda di sebelah sana Tuan Yang di-Pertua. Jadi sudah terang lagi bersuluh mereka tidak memahami tuntutan pembahasan kita hari ini. Seterusnya mereka turut mengatakan kami tidak memberi bukti yang kukuh. Apakah bukti yang mereka beri untuk mengatakan bukti yang kami beri itu tidak kukuh? Walhal bukti-bukti yang diberi mengenai isu Palestin dan Israel merupakan salah satu yang sudah menjadi sinonim kepada masyarakat kita. Jadi bagi saya sudah terang lagi bersuluh Tuan Yang di-Pertua. Usul perbahasan hari ini dari menteri ketiga sahaja tidak membuktikan yang usul perbahasan hari ini sewajarnya kita terima di Pakatan Dewan Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya mereka kata mengenai menjalankan hubungan diplomatik dapat memajukan negara, seterusnya membolehkan Malaysia ini bersedia dalam melibatkan diri terhadap konflik antarabangsa. Sedar atau tidak, menjalankan hubungan diplomatik merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh semua kerajaan. Amerika Syarikat pun menjalankan hubungan diplomatik kepada negara-negara besar. Jadi, apabila negara besar pun membuat hubungan diplomatik, sudah tentu Malaysia mengikuti hubungan diplomatik yang mereka lakukan. Jadi, apabila mereka melibatkan diri dalam pembinaan hubungan diplomatik, sudah pasti ada kebaikan, ada keburukan. Saya bagi analogi yang cukup mudah untuk memahamkan seluruh warga Dewan yang bersidang. Malaysia mengadakan hubungan diplomatik kepada Amerika Syarikat dan juga China.
Itu analoginya. Dua watak utama, Amerika Syarikat dan China. Seterusnya, Amerika Syarikat dan China bergaduh. Wujud konflik antarabangsa. Selepas itu, Malaysia melibatkan diri. Jadi, apabila Malaysia melibatkan diri, hubungan diplomatik itu serta-merta akan terlerai Tuan Yang di-Pertua. Jadi, saya kira mengenai hubungan diplomatik ini, Malaysia masih belum bersedia untuk menjadi salah satu asbab utama dalam penyelesaian konflik antarabangsa Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, kita terus kepada pembedasan bagi Menteri Kedua. Yang mana sebentar tadi, beliau telah menolak definisi kami. Menolak definisi atas rasional apa? Sekadar memohon. Tetapi adakah ianya cukup untuk meyakinkan seluruh warga Dewan yang bahawa definisi yang diberi oleh mereka itu 100% benar? Bagi saya tidak, Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya mereka kata kami takut akan serangan luar dan hubungan diplomatik itu menjamin. Tuan Yang di-Pertua, sedar atau tidak, apa bukti atau fakta yang menunjukkan hubungan diplomatik ini menjadi salah satu punca yang mana menjamin akan keselamatan rakyat Tuan Yang di-Pertua? Bagi saya, takut atau tidak diserang, semua negara takut jika diserang kerana pasti ada nyawa yang tidak bersalah terkorban. Banyak jiwa yang menderita Tuan Yang di-Pertua. Ekonomi pun merundum. Hasil daripada serangan-serangan ini, jika negara kita dijajah semula sudah terang lebih bersuluh, kita tidak sewajarnya melibatkan diri dalam penglibatan konflik antarabangsa Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, mereka berkata mengenai isu Ukraine dan Rusia. Mereka kata barang mentah itu harganya naik. Memang pun naik, tetapi tidak menjejas pun ekonomi Malaysia. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan ujian ini, mereka tidak mengatakan sebarang pun fakta ataupun uraian yang menyokong tuntutan usul kita hari ini. Mengenai usul kita adalah berkata mengenai bagaimana kita ini bersedia melibatkan diri dengan konflik antarabangsa. Tapi mereka katakan Malaysia seharusnya terlibat dengan konflik antarabangsa. Seharusnya, tetapi tidak ada bukti. Seolah mencurah air ke daun keladi Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, mereka kata mengenai Malaysia dapat membantu negara Islam yang lain. Salah satu bukti yang mereka beri adalah Malaysia mengecam tindakan Rusia terhadap Iraq. Tuan Yang di-Pertua, cukupkah ini bukti yang mereka beri untuk memperkukuhkan kes? Yang berhormat. Habis masa yang berhormat, saya terus pada pembidasan mengenai penglibatan Malaysia dengan Rusia. Sedar atau tidak, Vladimir Putin, Presiden Rusia telah mengatakan bahawa negara yang berani untuk melibatkan diri mereka terhadap konflik ini, sudah pasti mereka akan menyerangnya dengan tenaga nuklear Tuan Yang di-Pertua. Jadi saya kira ujar mereka sangat rapuh untuk meyakinkan seluruh warga Dewan yang bersidang bahawa usul ini sewajarnya diterima. Sedangkan Amerika Syarikat, negara besar punya mempunyai teknologi moden, tidak ingin mengikuti konflik antarabangsa antara Ukraine dan Rusia. Ini kan pula Malaysia yang hanya tampak kecil di mata mereka. Amerika Syarikat mempunyai kuasa veto, tetapi mereka tidak melibatkan diri Tuan Yang di-Pertua. Jadi saya kira mereka sangat lemah dalam menguraikan hujah-hujah. Tuan Yang di-Pertua, mereka turut mengatakan bahawa sudah lama Malaysia terlibat dalam konflik antarabangsa. Sebagai contoh, Palestin dan Israel. Mereka kata Malaysia tidak berdiam diri, seterusnya menyokong negara Palestin. Adakah dengan tidak berdiam diri dan menyokong negara Palestin cukup untuk meyakinkan seluruh warga Dewan bersidang yang kita ini sudah bersedia dalam melibatkan diri untuk menyelesaikan sesuatu konflik antarabangsa? Bagi saya tidak. Selepas itu, Perdana Menteri telah mengatakan mengenai penglibatan Malaysia di Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sedar atau tidak, penglibatan bangsa-bangsa bersatu, negara kecil seperti Zimbabwe pun mengikutinya Tuan Yang di-Pertua hasil daripada jemputan. Jadi, negara Zimbabwe ini tidak mengambil pun inisiatif untuk melibatkan diri mereka terhadap konflik antarabangsa. Jadi saya kira contoh bagi hujah mereka yang mengatakan kewujudan penglibatan Malaysia terhadap Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ini boleh menjadi satu asbab utama untuk Malaysia menjadi penyelesai masalah utama konflik antarabangsa, tidak sewajarnya ataupun tidak relevan untuk kita perbahaskan Tuan Yang di-Pertua. Akhir sekali mengakhiri kalian pembidasan saya, Perdana Menteri terus mengatakan mengenai mengantar tentera pendamai. Mengantar tentera pendamai dalam bentuk apa? Peperangan ataupun bantuan makanan ataupun sebagainya. Mereka tidak memberikan bukti yang kukuh. Jadi saya kira pembidasan, penguraian hujah, pelontaran bukti di pakatan kerajaan tidak meyakinkan seluruh warga Dewan yang bersidang yang bahawa usul hari ini iaitu Malaysia sudah kita
sudah bersedia untuk melibatkan diri dalam konflik antarabangsa, sewajarnya tidak diterima Dewan Tuan Yang di-Pertua. Oleh itu, buat julung kalinya saya ingin menegaskan kembali bahawa usul perbahasan hari ini sewajarnya tidak diterima Dewan kerana kami di Pakatan Kerajaan sebulat hati percaya bahawa mekanisme dan tata cara penglibatan Malaysia dalam konflik antarabangsa sama sekali tidak berkesan Tuan Yang di-Pertua. Oleh itu, saya mohon untuk terus membangkang. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Muhammad Haizal Izham bin Zaim. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat dari pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sisi pergulungan, Dewan ditangguh selama 3 minit. Sidang Dewan yang dihormati, cukuplah tempo 3 minit masa perbincangan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perbahasan usul akan diteruskan dengan sesi pergulungan. Saya memulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat Wakil pihak pembangkang tampil untuk menyampaikan ucapan pergulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih sekali lagi Tuan Yang di-Pertua. Bertemu lagi kita dalam arena penggulungan. Pada saat dan detik penentuan ini, tiada apa yang saya pinta. Cuma saya pohon perhatian warga bersidang yang mulia. Saya mulakan penggulungan ini dengan merumuskan hujah pihak kerajaan. Sebelum itu, mari kita nilai apakah masalah terbesar perwakilan kerajaan. Menteri ketiga tadi sebentar tadi membidas hujah pertama tentang ketidakupayaan Malaysia menyelesaikan konflik antarabangsa dengan menyatakan bahawa Malaysia negara membangun dan membuktikan bahawa kita masih belum berupaya menyelesaikan konflik antarabangsa, lantas membuktikan belum tiba masanya Malaysia terlibat dalam konflik antarabangsa. Maka mari kita pergi terus kepada perumusan hujah pihak kerajaan. Dalam hujah pertama, mereka bercerita tentang Malaysia sudah lama terlibat dalam konflik antarabangsa. Hujah tidak menjawab usul perdebatan Tuan Yang di-Pertua. Kita bukan mahu tahu status quo keterlibatan Malaysia dalam konflik antarabangsa. Kita mahu tahu sama ada sudah tiba masa atau belum. Maka saya kira hujah pertama mereka sudah boleh ditolak. Maka hujah mereka yang kedua pula, pihak kerajaan ada bercerita tentang krisis Palestin dan Israel yang menyokong kepada penglibatan Malaysia dalam konflik antarabangsa. Mereka bercerita tentang usaha Malaysia yang ingin membentuk Palestin ke arah negara yang berdaulat. Tetapi Tuan Yang di-Pertua, adakah dari sikap Malaysia yang kononnya tidak berdiam diri, Palestin sudah mencapai keamanan pada saat ini? Bagi saya masih belum tercapai Tuan Yang di-Pertua. Mereka juga bercerita tentang Malaysia adalah negara demokratik yang menjalankan diplomasi. Tuan Yang di-Pertua, mereka mengeluarkan hujah yang tidak ada kaitan dengan keterlibatan Malaysia dalam konflik antarabangsa. Mereka juga tidak mampu menjelaskan bagaimana negara yang demokratik menjalankan diplomasi. Tuan Yang di-Pertua, selesai membidas hujah-hujah daripada perwakilan kerajaan, maka Tuan Yang di-Pertua, saya kira pembawaan perwakilan kerajaan sudah boleh kita tolak. Maka seterusnya saya akan merumuskan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Hujah pertama, kami bercerita tentang ketidakupayaan Malaysia dalam menyelesaikan konflik antarabangsa dari aspek ekonomi, ketenteraan dan kuasa veto yang menjadi kekangan untuk membolehkan keterlibatan Malaysia dalam konflik antarabangsa. Kami juga bercerita bahawa penglibatan konflik antarabangsa mengancam perpaduan dan keselamatan penduduk Malaysia. Kesan akibat daripada penglibatan Malaysia dalam konflik antarabangsa yang tidak mendatangkan kejayaan. Antara kesannya, Malaysia tidak akan memperolehi sebarang kebaikan, antaranya mengelak konflik negara dan kerjasama ekonomi juga tidak dapat dipupuk. Kita bukannya mahu mementingkan diri, tapi kita mahu menjaga hubungan diplomatik sedia ada dan kita lebih berfokus untuk menyelesaikan masalah konflik dalaman negara kita sendiri. Kerana konflik antarabangsa ini lebih kepada kuasa-kuasa besar di dunia, negara-negara yang lebih berkapasiti dari segi ekonomi, politik dan sosial yang sudah cukup kukuh untuk terlibat dalam konflik antarabangsa. Kesimpulannya, kami di perwakilan pembangkang telah berjaya membuktikan kayu ukur keadaan belum bersedia, iaitu apabila Malaysia masih tidak berupaya untuk menyelesaikan konflik antarabangsa. Yang kedua, apabila berlaku ancaman keselamatan. Dan yang ketiga, apabila berlaku penjejasan hubungan diplomatik dengan negara-negara bergolak. Maka buat kesekian kalinya saya menyatakan pendirian kami bahawa kami tidak bersetuju dengan usul perdebatan pada hari ini dan kami mohon untuk usul ditolak. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dihormati, seterusnya kita akan mempersilakan wakil pihak kerajaan pula untuk tampil menyampaikan ucapan pergulungan. Dipersilakan Yang Berhormat.
Percubaan 1, 2, 3. Boleh. Okey. Dapat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Rakan-rakan barisan kerajaan yang berhormat pihak pembangkang serta sidang dewan sekalian. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Sidang dewan sekalian, usul masih tetap sama, iaitu sudah tiba masanya Malaysia terlibat dalam konflik antarabangsa. Dalam arena penggulungan ini, keadaan lebih mudah saya akan tunjukkan kepada Dewan apakah kesalahan pihak pembangkang dari awal pembentangan konsep sehingga ke akhir bidasan. Saya juga ingin menunjukkan kebenaran kami pihak kerajaan sehingga usul ini mesti diterima. 3 kesalahan utama pihak pembangkang hari ini ialah: pertama, pihak pembangkang telah menyatakan bahawa apa usul satu kerajaan? Kedua, okey, bahawa Malaysia seharusnya terlibat Malaysia sebagai negara diplomatik dalam menjalankan diplomasi berkesan. Namun, sedangkan di pihak pembangkang kami telah menyatakan bahawa Malaysia sebagai negara demokrasi dalam menjalankan diplomasi berkesan. Perkataan diplomatik dan demokrasi merupakan dua perkataan yang berlainan. Kemudian, pihak pembangkang juga menyatakan tentang ancaman keselamatan. Tetapi pada 13 September 2021, menurut Sinar Harian, PDRM telah menjamin keselamatan dan ketenteraman awam di negara ini dan keselamatan di negara ini terkawal berdasarkan situasi semasa. Dan kesalahan ketiga pihak pembangkang adalah Malaysia menjalankan hubungan diplomatik dengan negara luar. Sememangnya Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara luar, tetapi Malaysia hanya menjalinkan hubungan diplomatik ini kepada negara-negara tertentu yang dipertua. Dan sidang dewan sekalian, manakala kami di pihak barisan kerajaan pada hari ini telah mengemukakan 3 hujah utama yang relevan bagi menerima usul ini, iaitu Malaysia sudah lama terlibat dengan konflik antarabangsa. Malaysia seharusnya terlibat dalam konflik antarabangsa. Dan ketiga, Malaysia sebagai negara demokratik dalam menjalankan diplomasi berkesan. Justru dengan adanya hujah konkret yang kami telah bentangkan, dengan dibantu hujah pincang barisan pembangkang, kami menyeru seluruh warga Dewan untuk bersama-sama kami pada hari ini dengan menyatakan usul sudah tiba masanya Malaysia terlibat dengan konflik antarabangsa diterima seisi Dewan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Kedua. Ahli-ahli Yang Berhormat sidang dilakukan dengan ucapan pergulungan oleh pihak kerajaan itu tadi, maka berakhirlah sidang Dewan kita pada kali ini. Tidak pula pada sidang Dewan yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih Sabas kepada ahli Yang Berhormat seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini.
Saya selaku yang arif Tuan yang dipertuan Dewa dengan ini menangguhkan persidangan pada kali ini. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. YDP boleh off live. Boleh buat sesi tegur komen hakim kalau sudah off live. YDP kita lari pula. Bentar ya anak-anak, aku coba di YDP dia keluar kemana. Dengar cikgu.